Baiklah, selamat tengah hari dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua pelajar. Cikgu harap semua pelajar berada dalam keadaan yang sihat, okey, dan sentiasa menjaga keselamatan diri, menjaga keselamatan dan duduk dekat rumah, tak perlu nak pergi ke mana-mana. Sentiasa menghindari kerumunan-kerumunan ataupun tempat-tempat awam. Elakkan ya. Okey, hari ini cikgu akan teruskan dengan pembelajaran kita. Cikgu kongsikan dahulu cikgu punya ni paparan untuk ini kita bincangkan hari ini, kita lihat sama-sama. Ini adalah kesinambungan topik yang kita lihat pada pada hari Isnin ni, hari tu, minggu ini. Okey, sebelum itu cikgu nak bagi tahu yang pada minggu hadapan, cikgu akan buat kuis. Cikgu akan buat kuis yang mana kuis ini adalah cikgu akan masukkan di dalam rekod PBD kamu. Kuis ni yang cikgu akan nilai, cikgu akan masukkan dalam rekod PBD kamu. Kamu tengok semula, unit 9, unit 10, unit 11. Unit 9, unit 10 dan unit 11. Kuis ini cikgu akan buat selama 1 jam. Kamu dengar baik-baik. Kuis ini cikgu akan buat selama 1 jam. 30 soalan, 1 soalan 2 minit. Dan setiap soalan itu 10 soalan pertama unit 9, 10 soalan kedua unit 10, 10 soalan terakhir unit 11. Macam tu. Macam tu. Jadi bila dah atas talian ni cikgu pasti kamu ada rujukan kan? Kamu ada bahan-bahan untuk rujukan. Jadi 30 soalan itu kalau boleh cikgu nak 30 yang betul. Mustahil untuk kamu gagal mendapatkan jumlah itu. Sebab kita di rumah ada bahan rujukan, kuis. Kita bukan buat ujian secara bertulis dalam kelas tanpa bahan rujukan. Sama. Konsep ni adalah konsep OBT, Open Book Test. Kamu open lah book kamu dekat rumah tu. Okey, kita terus. Kamu tengok dekat unit 11, Masyarakat Prihatin Alam Terpelihara. Ini adalah di bawah bidang hubungan antara diri, komuniti dan masyarakat. Sama seperti unit 10, bagaimana kita berinteraksi dengan komuniti, bagaimana kita berkomunikasi dengan masyarakat dan bukan hanya bersifat ataupun bersikap mementingkan diri hanya di dalam kelompok kita sahaja. Sebab kita hidup di dalam masyarakat. Sebab kita memerlukan masyarakat untuk hidup. Sebab tu kita ada jiran. Sebab itu kita ada rukun tetangga. Sebab itu kita ada komuniti-komuniti yang saling membantu. Misalnya macam unit sebelum ini yang cikgu sudah sentuh, membantu menjaga kawasan kediaman kita. Kalau tiada komuniti itu, apa yang akan terjadi? Apakah impak-impak yang mungkin boleh terjadi secara yang kita tidak sedar, yang kita tak inginkan. Dan apabila ada sifat membantu, tolong menolong dan prihatin antara masyarakat ini, kita pun kita juga akan rasa selamat, kita juga akan rasa tenteram, ya. Yang ini masih lagi di dalam topik yang sama, unit yang berbeza, Masyarakat Prihatin Alam Terpelihara. Kita akan fokus pada alam. Kalau yang unit sebelum ini kita fokus pada kediaman kita. Kita tengok dulu dekat bawah nilai yang kita akan lihat di dalam topik ini. Kita akan lihat nilai-nilai seperti rasional, kerjasama, patriotisme, kasih sayang, bertanggungjawab, dan yang terakhir kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan. Kita tengok nilai-nilai ini kita sudah lihat pada sebelum ini. Betul? Topik-topik sebelum ini. Jadi cikgu rasa tak perlulah cikgu ulang balik apa nilai ini, maksud dia ini. Melainkan kalau dia adalah nilai baru
Okay, cikgu akan terangkan balik. Nanti terangkan semula, cikgu hanya akan memakan masa. Sebelah dalam unit ini, saya belajar tentang cara menjaga alam sekitar. Okay, cara menjaga alam sekitar. Bagaimana kita nak menjaga alam sekitar? Apakah peranan kita, okay, dalam memastikan alam sekitar sentiasa terjaga, okay, membaik pulih. Ataupun kita bagaimana kita boleh memastikan alam sekitar itu kalau tidak kita jaga pun tapi dia terjaga. Okey. Okey, yang kedua, kepentingan menjaga alam sekitar. Apakah kepentingan menjaga alam sekitar? Apakah kepentingan? Apakah manfaat dia? Apakah faedah dia kepada kita dan kepada orang lain? Kesan jika tidak menjaga alam sekitar. Apakah impak dia? Apakah kesan dia kepada diri kita dan kepada pengguna-pengguna yang lain? Dan apabila bercakap pasal kesan ini adalah lebih banyak negatif, kerana dekat situ kalau kita lihat kesan jika tidak menjaga alam sekitar. Okey. Apakah bukan kita sahaja yang menggunakan kemudahan-kemudahan alam sekitar ini, misalnya seperti tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat permainan ataupun alam-alam yang masih belum diterokai. Ada pengguna-pengguna lain selain daripada manusia. Jadi bagaimana kita nak memastikan yang kita berada dalam keadaan yang selamat semasa menggunakan kemudahan-kemudahan ini, sama juga dengan mereka. Okey, seterusnya menzahirkan perasaan apabila menjaga alam sekitar. Menzahirkan perasaan sama seperti yang sebelum ini, macam bagaimana kita nak menzahirkan perasaan. Okey, adakah kita apabila kita menjaga alam sekitar ni kita rasa seperti membebankan, ataupun perasaan kita bagaimana kita nak tunjukkan yang kita adalah insan ataupun manusia yang bersyukur dengan kurniaan Tuhan. Contoh dia macam tu. Okey, yang terakhir adalah penglibatan diri secara proaktif ketika mengurus alam sekitar secara bersama. Bersama siapa? Takkan bersama monyet pula. Manalah mereka tahu. Okey, jadi bersama-sama. Mungkin kalau kita pergi berkelah, contoh kita pergi berkelah bersama-sama keluarga, tidak mementingkan diri. Okey, dan kalau kita lihat ada beberapa orang lain ataupun keluarga-keluarga lain yang cuba untuk membuang sampah di merata-rata tempat ataupun cuba untuk merosakkan alam-alam sekitar ini, keindahan-keindahan alam sekitar ini. Jadi peranan kita adalah sebagai orang yang cuba untuk mencegah jadi daripada perkara ini berlaku. Okey. Okey, kita masuk terus kat sebelah, tengok dekat konsep pada muka surat 124. Yang ada buku teks tu, buka buku teks. Okey, boleh lihat dari dalam buku teks. Okey, konsep. Tuhan telah mencipta alam ini dengan begitu indah sekali. Oleh hal yang demikian, wajarlah kita menjaga alam kurniaan Tuhan dengan baik agar tidak berlaku kerosakan. Alam sekitar yang paling dekat dengan kita ialah kawasan tempat tinggal kita. Okey, kita lihat di persekitaran, di sekitar tempat tinggal kita, kalau ada alam-alam sekitar yang misalnya seperti taman-taman ataupun apa-apa pusat rekreasi, jadi itu adalah yang berdekat dengan kita dan adalah tanggungjawab kita untuk menjaga benda itu. Elakkan daripada kerosakan, elakkan daripada kita mencemarkan tempat itu. Okey, kita tengok lagi sebelah. Cikgu tunjuk dulu yang ini. Program 5R. Program 5R. Apa 5R ni? Okay, kita biasa dengar 3R. Betul? Kita biasa dengar 3R kan? Okay, kita biasa dengar 3R. Okay, apa 3R yang biasa kita dengar? Recycle, reuse dan reduce. Recycle, reuse dan reduce. Ini yang kita biasa dengar. Dekat mana-mana pun, okay, biasanya adalah 3 ini. Okay, kita tengok dulu yang pertama. Apa yang dimaksudkan dengan recycle? Mengitar semula bahan buangan kepada bahan mentah. Maksudnya, misalnya, contohnya adalah mengumpul surat khabar lama untuk dikitar semula menjadi kertas baharu. Benda tu dah diproses.
benda itu sudah diproses menjadi surat khabar. Tapi apabila, kalau surat khabar dia dah surat khabar semalam, kita sudah baca, mungkin banyak orang tidak memerlukan lagi surat khabar itu dan surat khabar itu dikumpul untuk dijual. Dan apabila sudah dijual, benda itu boleh kita kitar semula, jadikan dia bahan baru, kertas baru. Surat khabar yang baru. Jadi, adalah cara-cara dia, proses-proses dia. Maksud dia, konsep dia adalah seperti itu. Kita kitar semula. Okay, kita proseskan baru. Misalnya, tin cola kan? Kita minum air, tin cola. Tin itu orang akan mungkin kita sendiri yang jual ataupun ada orang kita buang untuk sampah, ada orang kutip-kutip untuk dijual. Tin itu akan dijual untuk dihancurkan, untuk diproses semula, untuk dikitar semula, jadikan dia tin yang baru. Jadikan dia tin yang baru. Dia tidak boleh isi terus air cola balik dalam tu. Cuci, tak boleh. Okay, perlu ada pembersihan, pembasmian kuman ataupun sterilize kan benda itu. Okay, seterusnya reuse. Ini pun kita pernah guna. Menggunakan barang-barang lama semula. Contoh, memberikan baju terpakai kepada rumah kebajikan. Menggunakan barang-barang yang boleh dipakai, ini kita guna balik. Ataupun daripada kita buang, kita bagi dekat orang lain. Konsep dia macam itu. Ini tidak perlulah kita kitar semula. Misalnya kalau kitar semula itu benda-benda yang dah boleh dikitar semula, jadikan dia bahan mentah semula. Tapi reuse ini benda-benda yang kita, mungkin baju kita dah ada banyak, banyak, dan kita mau semakin membeli baju-baju yang baru, baju-baju yang lama itu daripada kita buang ataupun daripada memenuhi almari, kita bagi dekat orang. Reuse, ataupun kita sendiri yang guna semula baju itu. Jadi baju yang baru beli tu simpan, lepas tu tahun depan kita tukar balik, pakai guna baju baru, simpan, tukar. Itu pun boleh kita gunakan sebagai reuse. Ataupun contoh lain untuk reuse kan. Misalnya kita ada pernah beli almari. Dan almari itu sudah rosak. Bila almari itu rosak, dia dah tak boleh guna. Jadi bagaimana kita reuse? Kita jadikan mungkin almari itu kita longgarkan ataupun kita pecahkan dia kepada bahagian-bahagian dia. Kita buka dah pintu dia, kita keluarkan dia punya penggantung di dalam tu dan kita jadikan dia benda lain untuk kita guna semula. Mungkin kita baringkan dia, kita jadikan dia sebagai meja. Mungkin kita tidak tahu kan. Ataupun almari itu kita buka semua pintu dia, lepas tu almari baju itu tadi kita letak di dinding dan kita jadikan ia sebagai almari untuk perhiasan-perhiasan. Boleh? Itulah nama dia reuse. Kita guna semula tapi mungkin dalam cara yang berbeza. Macam baju tadilah, baju kita bagi dekat orang lain kan. Guna semula tapi orang lain yang guna. Contoh dia macam tu. Okay, kurangkan, reduce. Mengurangkan pembelian dan penggunaan bahan. Mengurangkan pembelian dan penggunaan bahan. Contohnya, mengurangkan penggunaan beg plastik semasa membeli belah. Itu kalau kita kurangkan penggunaan. Mengurangkan penggunaan beg plastik. Ataupun benda lain yang kita boleh guna, kita kurangkan adalah kita asingkan. Contoh, ada barang-barang kita kan, kita asingkan yang kita memang betul-betul tidak boleh dikitar semula, tidak boleh guna semula, kita buang betul-betul dekat pusat ataupun pelupusan sampah untuk dibuang, untuk dikurangkan lah, maksudnya untuk dikurangkan dan untuk dihapuskan. Bila dia dihapuskan, sekurang-kurangnya populasi sampah itu dia berkurang. Tetapi berkurang dia memakan masa, sebab itu kita perlu kurangkan penggunaan. Kamu jangan fikir satu kertas itu dia boleh hancur dalam masa 1 hari. Tak. Mana boleh. Sebab kita, mungkin kalau kamu lihat membakar, kalau kita bakar dia boleh hancur kan. Takkan kita nak bakar semua plastik dalam dunia ni yang dah dibuang dekat tong sampah. Takkan kita nak bakar semua plastik-plastik itu. Tidak. Jadi mereka memilih cara untuk menanam ataupun untuk menimbuskannya di dalam tanah. Jadi proses itu memakan masa yang sangat lama. Walaupun dia
hanya satu beg plastik ataupun hanya beg plastik yang kecil saja, tapi kalau semua orang menggunakan beg plastik, dalam satu hari kita ada berbelanja 3-4 kali, dalam seminggu dah berapa kali, darab dengan semua orang, jadi beg plastik itu yang kecil itu akan menjadi banyak. Okay, kalau kamu bayangkan, semua orang membakar beg plastik mereka masing-masing di rumah mereka, dan dalam sehari mereka berbelanja 3-4 kali, darab dengan seminggu, apa akan jadi dengan bumi kita ini? Contoh, jadi sebab itu pengurangan penggunaan beg plastik ini adalah salah satu kaedah yang dirancangkan oleh kerajaan untuk negara kita. Kalau kamu lihat, kalau kamu pernah lihatlah, okay, mungkin ada tempat-tempat berbelanja seperti mall-mall kan. Dia kata mereka meletakkan ataupun mereka mewajibkan hari Sabtu is no plastic day sebagai contoh, ataupun mereka menggalakkan penggunaan shopping bag. Okay, jadi plastik itu boleh dikurangkan penggunaannya. Dan ada juga yang meletakkan bayaran, okay, pada penggunaan plastik. Jadi mungkin orang kita akan terfikirlah, oh lah aku nak bayar ni, aku nak bayar plastik juga. Tapi orang-orang yang selfish ni dia tak pernah fikir pun benda-benda begitu. Jadi pengurangan ini adalah salah satu cara yang boleh kita gunakan untuk kita elakkan, okay, elakkan pencemaran yang semakin banyaklah ya, yang semakin tidak dapat dikawal ini. Okay, ini penambahan 2R tu. Tengok, rethink dan repair. Rethink dan repair. Sebagai contoh, yang pertama rethink, fikir sebelum membuang sesuatu barangan. Fikir semula. Okay, memastikan barang buangan masih boleh dibaiki atau dikitar semula. Okay, sebagai contoh tadi rethink tadi tu lah, almari tadi lah. Kalau kita nak buang almari itu, kalau kita nak hantarkan dia dekat mana-mana untuk dibakar kah, untuk dijual kah, kalau kita boleh jadikan dia sebagai meja, why not? Betul tak? Kalau kita boleh jadikan dia sebagai almari perhiasan, kenapa tidak? Jadi kita fikir semula, rethink. Okay, dan yang terakhir adalah repair, membaik pulih barangan yang rosak dan menggunakan semula. Ini tak sama seperti almari tadi. Kalau almari tadi kan kita menggunakan semula tapi dalam cara yang berbeza. Tapi ini kalau jam rosak, kalau kita boleh repair, kita repair. Kalau TV rosak, kalau mungkin wire dia yang rosak, yang terbakar ke apakah, kita cuba untuk mencari penyelesaian untuk kita baiki dan kita guna semula. Okey, seterusnya. Tengok kesan pencemaran alam sekitar dekat sebelah. Pelbagai usaha telah diambil oleh pelbagai pihak untuk menjaga alam sekitar. Namun, masih terdapat segelintir manusia yang tidak bertanggungjawab mencemarkan alam sekitar, dan tindakan mereka ini telah memberikan kesan kepada kehidupan manusia dan alam sekitar. Kita tengok dulu sebelah. Okey, dia sampai ke sebelah. Okey, apakah kesan pencemaran alam sekitar? Apa kesan pencemaran alam sekitar ni? Kita tengok kesan dia pada tanah, kerosakan kualiti tanah, tanah gersang, hakisan tanah, kerosakan kualiti tanah, tanah gersang, hakisan tanah, tanah itu tidak subur, kesuburan tanah itu berkurang, kualiti tanah itu semakin berkurang. Kerana apa? Kerana apabila dia dah bercampur dengan bahan-bahan seperti plastik, kaca, yang ada kimia, okey, yang ada penggunaan unsur-unsur benda asing di dalam barangan-barangan ini, produk-produk ini, dia akan mengganggu kualiti tanah itu kalau kita buang pada tanah. Jadi kesuburan tanah itu dia dah berkurang. Okey, sebab bahan-bahan kimia ini tadilah yang kita buang secara melampau. Seterusnya pencemaran pada bunyi. Mengganggu persekitaran, mengganggu pendengaran manusia. Pencemaran bunyi ini apa-apa bunyi yang tidak menyenangkanlah, apa-apa bunyi yang tidak mententeramkan, tidak menyenangkan. Kalaupun tiba-tiba jiran kamu ini memasang lagu dengan sangat kuat pada pukul 4 pagi, 5 pagi. Bunyi dia sedap. Lagu-lagu yang hits, tetapi pukul 4 pagi kamu bayangkan. Kalau kamu tidur pada masa itu, apa perasaan kamu? Itulah dia mengganggu ya. Dia mengganggu persekitaran dan dia mengganggu pendengaran manusia itu sendiri.
Okey, kita tengok lagi dekat muka surat sebelah, pencemaran air. Okey, menjejaskan kualiti air, menjejaskan kesihatan manusia dan menjejaskan hidupan akuatik. Tengok semua menjejaskan. Kerana apa? Kerana ini adalah kesan yang tidak baik kalau kita tidak menjaga alam sekitar. Okey, kualiti air okey sama. Yang atas sekali adalah pencemaran udara. Okey, kesan rumah hijau, yang ni warna hijau ni awan-awan hijau. Kesan rumah hijau menjejaskan kualiti air, menjejaskan kesihatan manusia, pembanasan global dan penipisan lapisan ozon. Udara ini. Ini adalah mungkin dari pembakaran terbuka ataupun pelepasan asap kenderaan. Okay, kalau kita tengok, kalau kamu pernah dengar semasa PKP ini, PKP yang pertama, kerajaan ada memaklumkan yang keadaan lapisan ozon kita berada dalam dalam kadar yang sangat bagus, yang sangat baik. Itu bermaksud kita dapat mengekangkan perkara itu selama 2 minggu itu. Bayangkan selama 2 minggu kita telah buat perubahan. Jadi apa yang akan terjadi kalau benda itu memang kita praktikkan, ya. Kita praktikkan secara berterusan. Okey, seterusnya kepentingan menjaga alam sekitar, persekitaran menjadi lebih sihat dan bersih. Okey, seterusnya menjimatkan kos, sumber dan tenaga. Apa yang dijimatkan? Bagaimana dia menjimatkan kos? Bagaimana dia menjimatkan sumber dan tenaga? Persekitaran menjadi lebih bersih dan sihat itu, itu logik lah. Okay, kita boleh lihat bagaimana persekitaran kita menjadi lebih sihat, dan apabila persekitaran kita menjadi lebih bersih, kita pun selesa nak menggunakan, kita nak berjalan keluar, kita nak bermain di tempat luar, kita nak pergi ke tempat awam dan sebagainya. Okay, mengurangkan pencemaran, udara yang segar dan nyaman. Udara yang segar dan nyaman. Kita pun senang nak bernafas, kita tidak mengganggu kita. Okay. Okey, kisah manusia dan pokok mangga ini tidak perlulah cikgu terangkan. Ini hanyalah kamu baca sendiri 128 dan 124. Okey, cikgu nak terangkan semula tentang kuis kita. Kuis yang cikgu akan buat itu adalah tepat 1 jam. Okey, kuis yang cikgu buat itu adalah betul-betul 1 jam. Jadi kita akan start, kalau kelas kamu start jam 1, kita betul-betul akan start jam 1. Cikgu akan tunggu semua orang masuk. Jadi kita akan, cikgu akan buka ruangan kuis itu. Cikgu akan bagi link nanti. Okay, 12.50. Jadi semua boleh masuk 12.50. Sampai pukul 1, cikgu start. Cikgu tidak akan tunggu lagi. Okay, tak macam GM sebelum ini. Sebab tu cikgu malas nak buat GM kerana tidak ada orang join, tidak ada respon. Kalau ada respon pun mungkin yang cikgu paling ingat beberapa orang sahaja. Lukas, seperti Veltriska, Ferdinand. Cikgu ingat nama-nama ini. Lepas tu, kita teruskan dengan kuis tadi. Kuis ini cikgu akan tamat pada jam 2. Contoh kalau kelas kamu 1-2. Ataupun kalau kelas kamu 3, pukul 3 mula, pukul 4 habis. Contoh 1 jam. Dan ada 30 soalan. Satu soalan itu cikgu bagi 2 minit. Tetapi kalau kamu dah tahu jawapan, kamu boleh fikirkan jawapan, kamu boleh habis awal lah. Maksudnya kamu boleh siapkan 1 minit kan. Kamu 1 minit. Dan kalau kamu habis awal, kalau kamu habis pada jam 1:30, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuma cikgu beri kamu 1 jam itu adalah untuk kita sama ratakanlah. Maksudnya kalau ada rakan kamu yang masuk lambat, dia masuk pukul 1:30 pun masih boleh join. Tapi cikgu akan start pukul 1 juga untuk semua orang. Dan pukul 2 cikgu tutup, ataupun pukul 3-4 tadi, 4 cikgu tutup. Tidak ada lagi kuis selepas itu. Okey, cikgu akan semak, cikgu masukkan markah itu dalam PBD kamu, dalam rekod kamu untuk yang unit ini, bidang ini. Dan kalau yang tidak hadir, tidak join itu, cikgu tak boleh buat apa, cikgu kena bagi kosong. Okey, sebab ini adalah rekod kamu. Jadi, unit yang akan cikgu sentuh adalah unit 9, unit 10, unit 11. Ingat janji kita, minggu hadapan hari Isnin adalah masa untuk kuis. Okey, masa untuk kuis. Jadi buat bacaan,
Kamu baca unit 9, unit 10, unit 11 dan pastikan kamu tidak tidak rushing pada hari kejadian. Sebab cikgu bagi 2 minit kan. Gunakan 2 minit satu soalan itu sebaik-baiknya. Okay, jangan rushing sangat. Nak habiskan cepat. Okay, jadi sampai ini sahaja pengajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan dan hari Isnin cikgu akan start maklumkan 10 minit lebih awal pada semua orang ya. Cikgu akan maklumkan pada semua kelas dan kita akan jumpa lagi nanti. Okey. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk buat latihan di dalam buku kerja. Buat latihan muka unit 11 ni tadi. Okey, terima kasih dan salam sejahtera dan semoga sihat sentiasa.